السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه وتمسك بسنته اتبع هداه إلى يوم لا ريب فيه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، Alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memujinya, memohon pertolongan daripadanya, mohon keampunan daripadanya. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada yang dapat menyesatkan. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiadalah yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Demikian muqaddimah tazkirah pada pagi ini, dan kita meneruskan kajian kita, muzakarah kita terhadap intipati kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, At-Tazkiratu bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, yang berjudul peringatan tentang hal ehwal kematian dan urusan-urusan hari akhirat. Pada malam tadi kita dikejutkan lagi dengan suatu berita. Hamba-hamba Allah yang dipanggil pulang dalam keadaan suatu tragedi kemalangan helikopter yang terhempas di Semenyih pada siangnya. Pada lewat malam kita dapat maklumat dan berita yang telah disahkan dan kenyataan rasmi daripada Perdana Menteri tentang beberapa orang penting yang terkorban di dalam kemalangan tersebut. Antaranya termasuklah yang kita kenali, ya, almarhum Datuk Seri Jamaluddin, Dr. Jamaluddin Jarjis, seorang yang banyaklah menabur bakti kepada negara kita, bekas Menteri Kabinet, masih lagi sebagai YB, ya. Tanpa disangka-sangka beliau telah meninggal dunia di satu tempat yang tidak ada siapa pun menjangka, dan perjalanan pulang dari Kuantan. Sama-sama beliau 5 orang lagi panggil pulang bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma wasi' madkhalahum. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada mereka yang telah kembali dipanggil pulang. Baru-baru ini saya juga bertemu dengan seorang sahabat yang menceritakan kisah kawan lama ni, kawan sekolah menengah dulu, berjumpa balik. Dia cerita macam mana ayah dia meninggal dunia. Masing-masing berkongsi cerita lama. Dia kata Allah bagi dia peluang menjaga ayah dia selama 40 hari sebelum meninggal dunia. Cukup 40 hari ayah dia meninggal. Pada hari ke-39, mak dia kata, mak ni macam dah letih nak jaga ayah kamu. Dia dah tak kenal orang lagi dah dalam masa 40 hari. Jatuh sakit masuk hospital, dalam masa 40 hari dia tak kenal orang. Macam-macam ragam lah kan. Bila tak kenal orang ni dah jadi macam-macam ragam.
Bila mak dia mengadu macam tu sebagai anak yang muda lagi masa tu, dia pun berdoa, sembahyang 2 rakaat. Ya Allah, kalau baik, macam mana yang kita belajar lah sebelum ni kan, kalau baik, panjangkan umur dia. Kalau kau nak ambil pun, ambillah ya Allah. Kesian kat mak ni. Jadi malam tu dia bermimpi melihat 4 orang datang. Dan dia tidak melihat wajah orang ini. 4 orang datang ke tempat ayahnya berbaring dan memegang, 2 memegang tangan dan 2 memegang kaki. Mengusung ayahnya itu keluar daripada hospital. Esoknya dia terjaga, ayahnya masih hidup lagi. Dah hari ke-40 tu, dia ceritakan perkara ni pada mak dia. Dan dia mula menelefon abang, saudara-saudara dia yang lain yang jauh-jauh datang. Mungkin dah dekat dah ayah ni, masa ayah ni. 4 orang. Semasa dia ceritakan kisah tu, saya tak perasan, rupanya dalam kitab ini memang menyebut satu hadis bahawa seorang Bani Adam itu apabila hampir masanya itu, dia akan didatangi oleh 4 orang. Maknanya malaikat tu yang bertugas membawa dia tu ada 4. Rupanya dalam kitab ni ada sebut. Jadi kawan saya ni bukan jenis kawan orang baca kitab, bahasa Arab pun tak boleh baca. Saya rasa dia tak mungkin dia baca kitab. Tapi mimpi dia tu pula masa dia masih muda lagi. Ayah dia meninggal tu dah lama dah. Rupanya begitulah, ya. Allah Subhanahu Wa Taala mengkhabarkan kepada kita lebih awal lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan perkhabaran itu sudah sekian lama. Cuma kita tidak mengkaji, kita tidak membaca, tidak meneliti, tidak menggali. Kadang-kadang terlalu lewat baru kita tahu. Jadi kita bersyukurlah. Saya pun sangat bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala apabila diminta oleh pihak masjid untuk membacakan kitab ini, maka saya pun kena baca lah kan. Alhamdulillah saya baca kitab Arab. Yang ada sini tidak terjemahan pada pagi ini sudah dipinjam oleh orang. Saya pun tidak tahu, tapi bukan malaikat yang ambil kot dah. Manusia insya-Allah ambil kitab ni. Jadi baguslah bacalah kitab ni ya. Mudah-mudahan dapat petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sahabat saya itu kata pada hari ke-40 itu, setelah menunaikan solat pada malam hari, tiba-tiba dia ditepuk, mak dia panggil. Ayah Nazak ni, mak dia panggil dekat surau masa tu. Dia tengok, dia kata, "Habis kenapa mak tinggalkan ayah ni?" Dia marah ayah mak dia. "Pergilah jaga ayah, ayah tengah nazak. Buat apa duduk kat surau?" Dia pun kemah-kemah barang. Pergilah menghadap ayah dia, baca Yasin. Habis Yasin, ayah dia meninggal. Lepas tu dia ceritakan balik apa yang berlaku. Mak dia terkejut. Mana mak dia panggil kamu? Mak tak ada pun pergi. Mak duduk di sini semasa sepanjang ayah nazak tu. Jadi sampai sekarang tak terjawab persoalan dia. Mak mana pula yang panggil dia tadi? Dan itu adalah mungkin hamba-hamba Allah yang lain yang dihantar oleh Allah Subhanahu Taala. Tapi dia yang yakin bahawa yang memanggil itu mak dia. Jadi perkara-perkara ini adalah suatu laluan kehidupan yang kita semua pasti ada pengalaman yang berbeza-beza. Mereka yang dipanggil pulang semalam pun mungkin ada pengalaman-pengalaman dia yang dia lalui, yang dia rasa berbeza. Tetapi dia tak sempat nak cerita pada sesiapa pun. Pada kita, mungkin pada ahli keluarga dia yang tahu pengalaman-pengalaman yang berbeza yang dilalui ketika berhadapan dengan saat-saat dipanggil pulang. Sebab itu dalam suratul Waqi'ah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan suatu cetusan untuk kita berfikir. Walaula idza balagatil hulqum wa nahnu hina idzin tanzurun.
wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dan mengapakah kamu, kalau kamu ni tidak mahu taat kepada Allah, cuba kamu tengok orang yang sedang meninggal dunia ini, orang yang sedang nazak, ketika mana rohnya itu sampai ke hulqum, dan kamu melihat keadaan dia sedang nazak itu, dalam keadaan pada ketika itu kami lebih hampir kepadanya daripada kamu. Kalau kamu berada dekat lah ya, 1 meter, kami lebih dekat dengan almarhum ini daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Falaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalaulah kamu ini bukan orang yang sepatutnya mengikut peraturan, kamu ini tidak tertakluk kepada apa-apa arahan, kepada apa-apa peraturan, kepada apa-apa agama, kamu ni berkuasa, kamu ni bebas, kamu ni memang mengawal segalanya, kenapa kamu tidak menjaga roh itu supaya tak keluar? Kenapa kamu tak buat sesuatu? Kamu tak boleh buat sesuatu, kamu tidak ada upaya. Perkara roh, perkara arwah, perkara berkaitan roh ini, Qulir ruh min amri rabbi. Al-ihwal roh itu adalah al-ihwal urusan Tuhan. Jadi peristiwa kematian yang berlaku setiap hari ini adalah untuk memperkuat keimanan. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala menjamin hidayah dan petunjuk kepada orang yang bertakwa. Kenapa kena bertakwa? Kenapa? Taqullah setiap kali Jumaat, supaya mendapat hidayah Allah. Hudal lil muttaqin, tunjuk Allah. Siapa yang Allah bagi petunjuk, insya-Allah selamat. Tidak ada yang boleh menyesatkan dia. Tapi siapa yang disesatkan oleh Allah, Allah tak mahu bagi petunjuk kepada dia, wal'iyazubillah, tak boleh buat apa-apa. Dan dalam Quran kalau kita cari la yahdi, ya, cuba gunakan peralatan-peralatan yang ada pada tuan-tuan dan puan-puan, segala gadget yang ada itu gunakan la yahdi, cari lam alif space bar yahdi, ya hadal ya, keluar berpuluh-puluh ayat dalam Al-Quran. Wallahu la yahdi, wallahu la yahdi, banyaknya. Allah tidak beri hidayah kepada, Allah tidak beri hidayah. Pagi tadi pun Pak Imam kita baca awal surah As-Saff itu kata 2 kali ni la yahdi. Pertama kaum Nabi apa? Ingat tak lagi ayat yang dibaca oleh Pak Imam tadi? Nabi Musa. Kaum Nabi Musa ni berlaku fasik, menyakiti hati Nabi Musa. Mereka tahu Nabi Musa itu adalah utusan Allah, tapi dia saja degil, menyakitkan hati. Mujur kita tak ada Nabi, mujur Nabi akhir zaman sudah wafat, ya, mujur Nabi sudah wafat, sallallahu wasallam wa baraka alaihi. Kalau Nabi masih ada bersama kita, cuba bayangkan. Yang beriman alhamdulillah. Kalau yang tak beriman, dia akan menyakiti hati, mengingkari, boleh buat lawak pula hukum hakam Allah. Kurang-kurangnya kalau buat lawak hukum hakam sama sekarang pun, dia hanya menyakitkan hati orang beriman, menyakitkan hati para alim ulama. Golongan Bani Israel ini menyakitkan hati Nabi Musa. Mereka berlaku fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Orang yang berlaku fasik ini Allah tidak beri hidayah. Ini Allah kata la yahdi. Kemudian selepas itu kaum Nabi Isa pula, inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina. Kemudian mereka berlaku zalim. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak beri hidayah bagi kaum yang zalim. Agar itu kena perhatikan sungguh-sungguh apa yang kita buat pada setiap hari. Mungkin kita tak ada kuasa yang besar, kita tidak ada amanah yang besar, kita tidak melakukan zalim yang membabitkan harta yang besar-besar, tetapi
Kezaliman boleh berlaku walau sekecil-kecil di dalam rumah kita, di dalam kejiranan kita. Ada tak perkara-perkara yang kita berlaku zalim, yang kita berlaku fasik, yang kita kadang-kadang lupa belajar pun, tapi kita kadang-kadang terlalai, terleka. Itu muhasabah kita yang pertama pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita, memberikan hidayah, memberikan taufik, mendatangkan orang yang memperingatkan kita, menegur kita, dan kita pula diberikan hati yang lapang menerima teguran. Walaupun teguran itu daripada budak kecil, walaupun teguran itu daripada adik, daripada orang yang lebih muda, daripada isteri. Mu siapa dia nak tegur aku? Berat. Kalau sekiranya hati itu tidak boleh tunduk, tidak boleh menerima teguran, berat, payah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita, membimbing kita dan menyelamatkan kita sebelum kita dipanggil bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari tentang ucapan-ucapan apabila kita menziarahi kubur, apabila kita lalu di tepi kubur. Dalam satu hadis riwayat Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ditanya oleh Aisyah, qultu ya Rasulullah kaifa aqul, qala quli assalamu ala ahli ad-diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahu al-mustaqdimin minna wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lahiqun as'alullaha lana wa lakumul afiyah. Ini antara doa yang kita boleh baca apabila kita lalu di kawasan perkuburan. Ya, nak mudah cerita, assalamualaikum, assalamualaikum ahlad diyar, wahai penduduk perkampungan, penduduk villa lah. Villa, diyar ni rumah pun boleh, villa penempatan, kawasan distrik hayat, apa ni dipanggil al-hayy, hayy bahasa Arab ni kawasan penempatan, kawasan perkampungan pun boleh. Wahai perkampungan orang beriman, wahai penempatan orang beriman, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin yarhamullahu al-mustaqdimin minkum wal mustaqdimin minna wal mustakhirin. Semoga Allah merahmati kamu wahai penduduk kaum perkampungan orang beriman, orang-orang Islam. Semoga Allah merahmati kita yang terlebih dahulu dipanggil dan yang akan dipanggil kemudian. Sama ada yang pergi dah dipanggil dahulu, yang dipanggil kemudian, mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, dan kami insya-Allah akan mengikuti kamu. Tujuan dia supaya kita sentiasa bersedia setiap saat, setiap masa, dan doa ini memang sampai kepada mereka. Bila kita sudah meninggal pula, orang lain pula akan mendoakan kita. Sebab itu elok papan tanda ni, papan tanda kubur ni, kita selalu tengok papan tanda, solatlah sebelum kamu disolatkan. Ya. Apa lagi papan tanda? Sila menutup aurat. Lagi papan tanda apa? Sembahyanglah di belakang imam sebelum kamu disembahyangkan di hadapan imam. Maknanya suruh solat berjemaah lagi. Apa lagi? Jadi boleh berbuat doa ni lah. Ini doa yang memang Nabi SAW sendiri ajar. Assalamualaikum ahlad diyari minal qaumil muslimin. Doa ni, ya, ambil daripada kitab yang hilang tu. Nanti siapa yang pinjam tolong ulangkan balik kitab tu. Ada tu editi surah pada editi masjid. Dan di dalam Sahih Muslim dan Bukhari dan Muslim diriwayatkan bahawa Nabi SAW satu hari berjalan dan bertemu seorang perempuan yang menangis di sisi kubur. Lalu Nabi SAW menyebut kepada perempuan ini, ittaqillah wasbiri. Nabi tak suruh dia pergi. Nabi kata, takwalah kepada Allah dan sabar. Takwalah kepada Allah. Katanya kalau menangis terisak-isak di kubur tu sampai macam tak boleh mengawal diri tu, ingatkan dia bertakwalah kepada Allah dan sabarlah.
Jadi boleh daripada hadis ini bagi salam itu suatu yang dianjurkan. Dan kalau nak menangis pun boleh menangis, tapi jangan berlebihan. Dan kita dianjurkan beri nasihat pada orang yang menangis di perkuburan ini. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan melihat pula bagaimana kita janjikan pada bulan yang lalu, tanda-tanda kematian seorang yang beriman. Ini penting. An Buraidah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minu yamutu bi'araqil jabin. Daripada Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang beriman itu meninggal dunia dalam keadaan dahinya berpeluh. Ini jiran di rumah saya tu meninggal dunia, saya tak melihat mayatnya itu kecuali setelah dia meninggal. Jadi menurut orang yang bersama-sama dengan dia, dia kata dahinya itu berpeluh. Dia kata keluar peluh batu. Dia kata peluh batu. Macam mana peluh batu? Keluar batu ke apa? Dia kata peluh batu ni peluh yang besar-besar peluh. Kita biasa kalau peluh halus-halus lah, keluar liang-liang roma. Jadi orang ni keluar peluh batu, maksudnya peluh dia tu banyak sekali sehingga besar-besar kebetulan peluhnya tu. Mudah-mudahan ni tanda orang beriman. Dia orang yang selalu melazimi salat berjamaah, orang yang paling baik di kalangan adik-beradik ni, tanggungjawab ketika hayat ni. Mudah-mudahan tanda-tanda meninggal sebagai seorang beriman. An Salman al-Farisi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul irqubu al-mayt 'inda mautihi thalathan in rashahat jabinuhu wa dharafat 'aynahu wa intashara min kharahu fa hiya rahmatun min Allah qad nazalat bihi. Hendaklah kamu perhatikan seseorang itu, sesuatu mayat itu apabila ia meninggal dunia. Ya, seorang yang sedang berhadapan dengan azab ini dan kemudian meninggal dunia, kamu perhatikan keadaannya. Apa yang kamu nak perhatikan? 3 perkara. Pertama, sekiranya dahinya itu dibasahi peluh. Dan yang kedua, sekiranya matanya itu keluar titisan air mata. Nangis, dia macam ada mengalir air mata daripada mata, keluar air mata daripada mata. Wa intashara min kharahu, keluar nafas yang panjang daripada hidung dia, ataupun daripada tenggorokan dia keluar nafas yang panjang, macam ada bunyi yang panjang, nafasan yang panjang, yang lancar keluar gitu. Fahiya rahmatun minallahi qad nazalat, maka ia adalah rahmat Allah yang telah turun kepadanya. 3 perkara ni ya. Mungkin tak ada 3-3, mungkin 2 saja, atau mungkin 1 saja daripada 3 ni terlihat tanda-tanda itu, maka mudah-mudahan itu adalah rahmat Allah yang turun kepadanya, kata Nabi. Wa in ghatta ghatital bakril makhnuq wa khamida lawnuhu wa zbadda shidqahu wa huwa azabun min Allah qad halla bih. Sekiranya keluar bunyi seperti unta yang tercekik, ya, bunyi pernafasan itu tercekik, dan kemudian menjadi gelap, kulitnya itu menjadi gelap, dan keluar buih daripada mulutnya, maka itu adalah suatu azab daripada Allah yang telah turun. Berdasarkan hadis ini, kharrajahu Abu Abdullah At-Tirmizi Al-Hakim fi Nawadir Al-Usul. Wa qala Abdullah innal mu'mina tabqa alayhi khataya min khatayahu fayujazifu biha 'inda al-maut ay yujazifu faya'raqu lidzalika jabinu. Seorang mukmin itu kemungkinan masih terdapat bersama-sama dengannya dosa-dosa yang belum diampunkan Allah, dosa-dosa yang silam, walaupun dia bertaubat, masih terdapat saki baki kesalahan itu pada diri dia.
Lalu Allah membersihkan dosa itu ketika dia berhadapan dengan sakaratul maut. Lalu beratnya proses membersihkan dosanya itu menyebabkan sehingga keluar peluh daripada dahi dia. Biasa melihat keadaan ya. Tuan-tuan pun, puan pun ada pengalaman ya, melihat keadaan nazak ni. Memang subhanallah, orang yang sedang nazak ni ibarat dia sudah terputus deria dia daripada sekelilingnya, dan dia berhadapan dengan keadaan di antara sedar dan jaga. Mungkin dia masih mendengar suara-suara orang bersyahadah. Suara dia asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, 3 kali, jangan lebih. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, suara dia. Jangan kata mengucap pak, itu bukan. Itu bukan mengajar mengucap. Itu orang dia cakap, tiba-tiba dia cakap mengucap. Dia pula cakap mengucap. Kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau tak sebut asyhadu an la ilaha illallah pun tak apa. Sebut la ilaha illallah. Terus la ilaha illallah. Apa yang mudah bagi dia? La ilaha illallah. Perhatikan, dia ada isyarat ataupun dia tak dapat bercakap pun, kurang-kurangnya dia berikan isyarat. Mungkin dia sebut Allah aja pun dah cukup baik dah tu. Dalam keadaan nafas itu sebut Allah pun dah cukup baik. Maknanya dia dengar kita dan dia ucap Allah. Berkata sebahagian ulama, sesungguhnya dahinya itu berpeluh kerana malu terhadap Tuhannya, malu kerana dosa-dosa yang telah dilakukan, kesalahan dan kesilapan dilakukan ketika hayatnya. Apa yang dilakukan ketika hayatnya itu ditunjukkan sebelum dia meninggal. Itu flashback, berlaku imbasan kembali kepada perbuatan-perbuatan yang ketika hidup. Mula daripada akil baligh, mula sedar, mula diberikan amanah, mula diberikan tanggungjawab, mula diberikan kuasa, diberikan harta, diberikan masa, diberikan kekuatan, diberikan kelulusan, diberikan qualification, diberikan acknowledgement, diberikan trust. Macam-macam perkara yang berlaku. Dia malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malu, ya Allah, satu persatu ditunjukkan. Li'annama safula minhu qad mata wa innama baqiyat quwal hayati wa harakatuha fima ala wal haya'u fil 'ainaini fadzaka waqtul haya'. Kerana bahagian tubuh badan bawahnya telah pun mati. Bahagian tubuh badan sebelah bawah kakinya itu sudah kaku. Ya. Kalau dia bergerak pun dikejang, dia dah tak boleh buat apa-apa ni, tak boleh berjalan, tak boleh apa, terbaring. Kalau sekali kata istilah setengah orang kata tarik kan, tarik. Ketika tarik tu, ya, ketika nazak tu, nazak. Tarik tu bahasa Melayu lah. Bahasa Arab dia nazak. Orang Melayu dia melayukan nazak tu kepada nazak. Tarik. Ketika sedang ditarik itu, kaki dia kerah. Bahagian kaki itu sudah tidak ada lagi, sudah matilah kiranya, ya. Apa yang tinggal itu kehidupan dan yang boleh bergerak itu di bahagian atas saja. Di bahagian perut ke atas, dada ke bahagian atas itu masih boleh ada pergerakan-pergerakan. Dan malu itu pada penglihatan dia. Dia merasa malu pada apa yang dapat dilihat, diperlihatkan. Dia merasa malu dengan apa yang diperlihatkan. Dan kerana itulah dia berpeluh. Peluh 10 peluh tu. Rasa malu dengan apa yang dilihat ke Allah SWT. Dan menurut Imam Al-Qurtubi, ada kebarangkalian tanda-tanda itu akan kelihatan ketiga-tiganya. Wa tazharu wahidatun wa tazharu ithnatan. Dan mungkin satu saja yang terlihat dan mungkin dua.
Mungkin kita melihat hanya peluh saja yang keluar, dan itu berbeza-beza berdasarkan amalan seseorang. Wallahu a'lam. Dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis Ibnu Mas'ud ni maksudnya kata-kata Ibnu Mas'ud, bukan hadis yang diriwayatkan. Maksud kata-kata Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan. Dia kata hadis apa tu? Hadis macam-macam hadis. Ada hadis sahabat yang cakap, mautul mu'mini arqul jabin tabqa alaihi al-baqiyatu min az-zunubi fayujazibu biha 'inda al-maut ay yushaddidu liyumahhis anhu zunub. Mas'ud berkata, konsisten ya dengan syarahan ayat tadi, dan menjelaskan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Kematian seorang mukmin, kata Ibnu Mas'ud, tandanya ialah berpeluhnya dahinya itu, kerana mungkin masih kekal sebahagian daripada dosa-dosanya, lalu Allah menghapuskan dosanya itu ketika dia berhadapan dengan kematian. Yakni dibagi satu keadaan yang mana dia berhadapan dengan kesusahan ketika kematiannya itu, dan dengan itu dibersihkan dosa-dosanya. Kemudian bab yang seterusnya, wa fi khuruji nafsil mu'mini wal kafir, bab yang menterangkan tentang perihal keluarnya jiwa seorang mukmin dan seorang kafir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna nafsal mu'mini takhruju rashhan wa inna nafsal kafiri tusilu kama tusilu nafsul himar wa anna al-mu'mina la ya'mal al-khati'ata fayushaddidu alayhi 'inda al-mauti liyukaffira biha 'anhu wa anna al-kafira la ya'mal al-hasanata fayusahhila alayhi 'inda al-maut liyujza biha. Subhanallah. Baik. Tadi itu tentang tanda-tanda yang kita lihat. Bagaimana orang beriman, tanda-tandanya ada 3, yang mudah-mudahan merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Boleh ingat lagi ya? Ada 3. Pertama apa? Dahi berpeluh. Yang kedua keluar air mata kan? Keluar air mata. Nah, kita nampak keluar air mata ni, kadang dia pejam mata meninggal tu, kita tengok ada air keluar, lap dengan air mata. Okay. Dan yang ketiganya ialah pernafasan itu, nafas panjang. Nafas panjang, biasa orang bernafas tak lagu tu, dia keluar nafas panjang. Dan orang yang ditimpakan azab pula 3. Yang pertama, keluar bunyi seperti bunyi tercekik, seperti unta yang tercekik, bukan seperti himar, seperti unta. Kemudian warna gelap. Gelap ni gelap yang gelap lah, bukan warna hitam, gelap. Kita tengok tu, kita kata gelap berbanding yang biasa. Kemudian berbuih mulut tu. Jadi hadis ini pula menjelaskan tentang perihal keadaan si mati. Orang beriman ini, seorang beriman, nyawanya itu akan keluar dengan ringan. Seperti ringan ini, seperti rashhan. Rashhan ni ringan. Ringan itu kalau kita kata daun yang jatuh daripada pokok tu ringan. Kalau bulu ayam itu ringan. Manakala nyawa seorang kafir pula keluar dalam keadaan seperti nyawa seekor keldai. Kita tak ada nyawa keldai, kita tak tahu macam mana nak jelaskan bagaimana nyawa seekor keldai itu. Tetapi beratlah ya, payah nak keluar, payah, berat. Dan seorang yang beriman itu melakukan kesilapan ketika hidupnya, lalu dipayahkan kematiannya itu supaya ditakfirkan dosanya, dihapuskan dosanya. Dan barangkali seorang yang kafir itu melakukan kebaikan ketika hidupnya, lalu dibalas kebaikannya itu sebelum dia mati. Maknanya mati orang kafir ini kadang-kadang tidak seberat
Maknanya ada yang berat, ada yang kurang berat. Maknanya mungkin yang kurang berat itu kerana membalas kebaikan ketika hidup. Sebab selepas mati dia tak ada balasan kebaikan untuk dia. Maknanya apa? Maknanya kita mungkin melihat pelbagai bentuk perihal kematian. Orang beriman yang kita saksikan keimanannya, mungkin ringan kematian, mungkin berat kematian. Kalau ringan, alhamdulillah. Kalau berat, mungkin ketika itu Allah memberi rahmat, keampunan kepada kita. Kita bersyukur, kita doakan. Orang kafir pula, mungkin ada yang berat kematian, mungkin ada yang nampak macam dia tak sedar. Mungkin kerana ada kebaikan ketika hidupnya, lalu dibalas dalam bentuk kematian, itu diringankan sedikit kematian itu. Tapi untuk membalas kebaikan ketika hidupnya, sebab apa? Allah ni kan maha adil. Orang kafir ini selepas kematian itu tidak adalah balasan baik untuk dia. Jadi dihabiskan ketika hidup. Kamu buat baik, dapat baik. Ini hukum alam. Siapa yang buat baik, dapat baik. Siapa yang buat jahat, dapat jahat. Orang beriman buat baik, kebaikan sampai ke akhirat. Orang kafir buat baik, dapat baik itu di dunia saja. Jadi di sisi Allah, di akhirat itu kita tak tahu. Yang kita diberitahu, mereka ini mendapat azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hadis ini menjelaskan antara kebaikan dunia yang mereka dapat itu ialah keadaan kematiannya. Mungkin diringankan kematian si kafir ini kerana kebaikan-kebaikan yang dibuat ketika itu. Jadi orang biasa bila mati memang akan mengalami kesakitan. Hatta Nabi SAW sendiri pun berhadapan dengan keadaan yang amat berat ketika sakit. Hatta malaikat maut sendiri pun, malakul maut, setelah dia cabut nyawa semua, dia mencabut nyawanya sendiri. Dan ketika itu dia merasai kesakitan yang tidak pernah dirasai kesakitan. Dan dalam kitab ini menyatakan kata-kata malaikat itu, kalaulah aku tahu sakit mati begini, aku takkan cabut nyawa orang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala meringankan kematian kita, memudahkan kita melalui saat-saat terakhir di dunia ini. Dan itu adalah permulaan saat-saat yang berkekalan. Kehidupan yang abadi tidak perlu dicari di dalam ubat-ubatan untuk mengekalkan awet muda dan sebagainya. Tidak ada yang boleh tidak ada ubat yang boleh menghalang kematian. Muda tua akan mati, pasti. Tinggal dipanggil. Proses itu yang kita merasa begitu bimbang, ya, begitu bimbang. Kita merasa begitu suspend lah, ya. Bahasa Jawa dipanggil suspend ni, maksudnya ya Allah, apa nak akan jadi pada aku nanti, ya Allah. Kita merasa, ya Allah, bagaimana keadaan kematian aku nanti. Dan kematian ini sentiasa datang sorang-sorang, menjemput tanpa kita ketahui. Dan kita boleh hanyalah memperingatkan, bersedia. Merasa cemas, kita merasa terkejut, boleh terkejut kalau sekiranya tiba-tiba tanpa bersedia. Saya datang pergi naik motor, saya fikir kalau pagi-pagi tiba-tiba tak sempat, kuliah subuh patutnya saya dah bagi tahu insya-Allah saya datang, tiba saya tak sampai. Mungkin saya dipanggil dululah tu. Jadi bayangkanlah jenazah saya dengan baik, ya. Itulah peringatan-peringatan tentang kematian. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan bincang al-bab ma jaa anna lil mauti sakaratun wa fi taslimil a'dha'i ba'daha ala ba'din wa fi ma yusirul insanu ilaih. Bab mengatakan tentang kematian itu ada sakarat. Sakar ni kehilangan akal. Sakar, Quran, perkara yang memabukkan. Orang mabuk ni hilang akal. Sakarat ini keadaan di mana orang itu jadi hilang kesedaran ni. Sakarat, kita pun panggil sakaratul maut. Hilang kesedaran ni, keadaan sedar tak sedar.
koma ke, ataupun kita nampak dia macam sedar, rupanya dia tak sedar. Sakarat. Dan perihal ketika bagaimana nyawa itu bergerak daripada satu sendi ke satu sendi, bergeraknya, dicabut nyawa yang bersama dengan kita. Kita ni, bila kita kata kita tu, sebenarnya apa kita tu? Kita tu nyawa kita, ya? Bila saya kata nyawa kita ni, maksudnya yang akan bersama saya ni, nyawa saya lah, yang boleh bercakap ni, kerana nyawa itu berada di dalam tubuh badan ini. Ada komponen-komponen mulut dan halkum yang boleh mengeluarkan suara. Bila saya keluar daripada badan ini, suara dah tak ada, tapi boleh bercakap lagi, kan? Kita masih boleh bersuara, tapi tak keluar suara. Jadi untuk nyawa itu berpisah daripada setiap sel badan ini, daripada satu sendi ke satu sendi ni, ada proses dia. Itu kita akan tengok nanti pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah. Dan bagaimanakah keadaan insan ketika melaluinya. Mudah-mudahan masih ada masa untuk kita memperbaiki amal perbuatan kita pada setiap hari. Dan ingatlah 4 perkara yang akan selalu pasti ditanya, dan kita mesti tanya diri kita sekarang. Sebelum kita ditanya, jawapannya kita dah mula menjawab sekarang. Yang pertama apa dia? Umur. Umrihi. Umur kita, apa yang kita buat setiap masa, setiap detik, ya. Umur. Mula kuliah subuh tadi 6.40 sampai 7.25. Itu umur kita tu. Umur aku selama 40 minit aku telah mendengar tazkirah, mendengar kalimah Allah, mendengar sabda Rasulullah SAW. Umur lah tu. Aku guna 40 minit untuk dengar. Habis umur, habis masa, habis umur, tak ada. Jadi isikan dengan kebaikan, dengan taubat, dengan menebus kesalahan kita, menebus kesalahan. Tentang syababihi, tenaganya, an syababihi, tentang zaman mudanya. Semua orang pernah muda, semua orang melalui muda. Ada yang masih muda, ada yang telah habis zaman muda ni. Merujuk kepada tenaganya, merujuk kepada kewarasannya, merujuk kepada kepandaiannya, kepada bakatnya, merujuk kepada stamina-nya. Stamina ni semua amanah Allah. Ni modal kamu. Habis modal, habislah, tak boleh meniaga dia. Modal kamu ni apa? Muda itu modal kamu. Habis modal muda, tinggal modal apa? Umur je lah. Isikan juga kan. Tentang soalan yang ketiga, tentang harta. Jawab sekarang. Daripada mana kamu dapat harta kamu? Halal ke tidak? Ke mana kamu belanjakan harta kamu? Halal ke tidak? Kalau ada jawapan tu bercampur, masa masih ada untuk kita ubah. Biar 100% harta kita tu halal. Kalau bercampur, pisahkan dia daripada kita. Pisahkan harta itu. Pisahkan harta yang haram itu, bagi. Pulang balik. Bagi kepada pihak yang boleh menguruskan untuk maslahat awam. Tutup lubang-lubang jalan dan sebagainya. Kalau perbelanjaan kita pula bercampur, berhentikan perbelanjaan yang haram itu. Tengok satu persatu bil yang kita bayar. Ya. Makanan yang kita beli, upah yang kita bagi, apa tu tujuannya? Kita mungkin bagi upah halal. Bila kita tengok apa yang dia buat, kerjanya tu bercampur pun. Allahu Akbar. Tanya ilmu kita. Wa an ilmihi bima fa'ala fihi, apa yang kamu buat tentang dengan ilmu yang kamu peroleh. Sekurang-kurangnya kita dapat ilmu pada pagi ini, amalkan dan sampaikan. Dan mereka yang tidak dapat bersama dengan kita, mudah-mudahan mereka mungkin lebih faham daripada kita dan dapat beramal dengan lebih baik daripada kita. Dan kita berkongsi amal jariah, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan, dan berjalan amal jariah itu sehinggalah kita kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon kemaafan. Terima kasih. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا. اللهم أمتنا على الشهادة في سبيلك. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عن الحساب. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم ارحمنا قبل الموت وارحمنا عند الموت وارحم لنا بعد الموت وادخلنا الجنة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.